Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya Ustaz, Apa kabar? alhamdulillah. Sihat ya? Okey, sebelum kita mulakan untuk kelas malam ini, hari ini, so Ustaz kita akan mulakan dengan bacaan doa dulu. Boleh? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Semua sihat ke? Sihat Okey, alhamdulillah. Okey, sebelum Ustaz nak masuk tajuk yang baru untuk hari ini, Ustaz nak tanya, minggu lepas kita belajar apa Kita belajar pasal solat berjemaah. Solat berjemaah. Okey, minggu lepas kita belajar pasal solat berjemaah. Latihan yang Ustaz bagi dah siap belum? Sudah siap, alhamdulillah. Jadi nanti habis kelas ni nanti Ustaz nak semua pelajar hantar buku latihan letak di meja Ustaz. Boleh? Boleh. Okey. Okey, untuk hari ni Ustaz nak bertanya dengan semua. Dalam satu minggu ni kita akan berkumpul ramai-ramai, solat ramai-ramai. Tu hari apa? Hari Jumaat. Dan waktu hari Jumaat, selain solat Jumaat, kita akan buat apa? Khutbah Jumaat. Kita akan dengar khutbah Jumaat. Jadi untuk hari ini tajuk yang Ustaz nak ajak adalah khutbah Jumaat. Baik, semua pelajar boleh buka buku teks masing-masing, muka surat 44, unit yang kedua. Tajuk dia khutbah Jumaat. Dah dapat belum? Sudah, okey. Jadi untuk kelas hari ini, Ustaz akan cuba terangkan maksud khutbah Jumaat, hukum dia, syarat khutbah Jumaat, rukun dia, sunat, perkara-perkara sunat khutbah Jumaat, adab mendengar khutbah dan amalan sunat hari Jumaat. Baik. Okay, boleh kita mulakan? Baik. Baik, kita mulakan dengan maksud khutbah Jumaat. Apa maksud khutbah Jumaat ni sebenarnya? Khutbah Jumaat adalah ucapan yang disampaikan oleh khatib sebelum solat Jumaat yang mengandungi nasihat, peringatan dan pengajaran mengikut syarat tertentu. Ini definisi khutbah Jumaat. Bila khatib berdiri di atas mimbar menyampaikan khutbah, khatib bukan sampaikan benda yang tidak bermanfaat, kan? Betul atau tidak? Betul. Khatib berdiri di atas mimbar, khatib sampaikan ilmu, menyampaikan pengajaran. Supaya apa? Supaya jemaah boleh mendapatkan manfaat dan pengetahuan daripada khutbah yang disampaikan oleh khatib. Lepas tu kita tengok apa hukum khutbah Jumaat ni. Hukumnya adalah, siapa tahu? Wajib. Hukum khutbah Jumaat ni bukan sunat, bukan harus, bukannya haram, tetapi wajib ada dan termasuk dalam syarat sah Jumaat. Kalau kita buat solat Jumaat 2 rakaat tapi kita tidak mendengar khutbah, tiada khutbah Jumaat, sah ataupun tidak? Siapa boleh jawab? Sah ataupun tidak solat Jumaat kita? Sah. Tidak sah. Sebab apa? Sebab khutbah Jumaat termasuk dalam perkara sah Jumaat. Boleh? Okey. Seterusnya kita dah tahu apa maksud khutbah Jumaat, kita dah tahu hukum khutbah Jumaat. Sekarang kita nak tengok syarat-syarat khutbah Jumaat. Okay, syarat khutbah Jumaat ni terbahagi kepada dua. Yang pertama syarat untuk khatib dan yang kedua syarat untuk khutbah. Khatib ni syarat dia adalah dia mesti berdiri jika mampu dan duduk di antara dua khutbah. Okey. Ustaz nak tanya pelajar-pelajar semua, sepanjang pengalaman kamu lah ikut solat Jumaat ni, kamu dengar khutbah ni, kamu tengok khatib tu berdiri ke duduk? Berdiri. Bila dia akan duduk? Pada awal
khutbah dan di antara dua khutbah. Pada awal khutbah sekali dan juga di antara dua khutbah. Okey. Yang kedua, khatib ni perlulah pastikan khutbah disampaikan sebelum solat Jumaat. Kalau khutbah disampaikan selepas solat Jumaat, boleh ataupun tidak? Tidak. Tidak boleh. Mesti disampaikan sebelum solat Jumaat. Yang ketiga, apa yang khatib ni perlu buat adalah rukun khutbah disampaikan dalam bahasa Arab. Ada berapa rukun khutbah? Siapa boleh jawab? Ada 5. Tembak je, bagi tahu. Berapa? Ada 5. Ada 5. Siapa lagi tak boleh bagi pandangan? Ada berapa? 5. 5. Okey, nanti kita tengok betul ataupun tidak. Ada 5 ataupun tidak rukun khutbah. Okey, rukun khutbah ni perlu disampaikan dalam bahasa Arab. Seterusnya, khatib ni perlu suci daripada hadas dan najis. Mesti bersih. Bebas daripada hadas kecil, bebas daripada hadas besar, dan khatib mestilah menutup aurat apabila nak sampaikan khutbah Jumaat. Tak bolehlah pakai pakaian yang tidak menutup aurat lepas tu berdiri di atas mimbar bagi khutbah. Itu tak betul lah. So khatib perlulah menutup aurat dan pastikan diri dia bersih daripada najis dan juga hadas. Itu untuk khatib. Sekarang ni untuk khutbah. Apa syarat-syarat khutbah? Khutbah itu syaratnya yang pertama adalah berturut-turut di antara rukun khutbah. Khutbah pertama dengan khutbah kedua dan khutbah kedua dengan salat. Rukun khutbah yang kita katakan tadi, ada yang kata 5. Kita tengoklah nanti betul ataupun tidak. Rukun dia tu perlu disampaikan berturut-turut. Dia tak boleh yang ni dulu, lepas tu yang ni kemudian. Ikut dia punya tertib dia tu, ikut dia punya urutan dia. Lepas je khutbah pertama tu disampaikan, dalam beberapa saat je perlu sambung untuk khutbah yang kedua. Dia tak boleh nak tangguhkan beberapa lama. Lepas je khutbah kedua, sambung solat Jumaat. Boleh, dia mesti berturut-turut. Yang kedua, syarat untuk khutbah, rukun khutbah didengar oleh 40 orang jemaah yang bermastautin yang wajib untuk solat Jumaat. Ini sekurang-kurangnya menurut mazhab Syafi'i. Perlu sekurang-kurangnya 40 jemaah yang mastautin mendengarkan khutbah itu. Okey. Boleh faham ke? Boleh. Ada soalan ke? Tiada. Tiada soalan. Baik. Nah, sekarang kita sambung untuk rukun khutbah Jumaat. Tadi ada yang kata 5. Sekarang Ustaz nak tengok betul ataupun tidak. Okey, rukun khutbah Jumaat yang pertama adalah memuji Allah. Sekurang-kurangnya sebut Alhamdulillah. Memuji Allah itu yang pertama. Bila kita dengar khutbah Jumaat, khatib memang akan mulakan, sama ada dia akan sebut innal hamdalillah, ataupun dia akan sebut alhamdulillahil qail, ataupun dia akan sebut alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda, ataupun khatib akan sebut alhamdulillahillazi tatimma bi ni'matihi tatimmas salihat. Dia akan sebut ayat-ayat ini, tapi sekurang-kurangnya perlu sebut alhamdulillah. Itu yang pertama, memuji Allah. Yang kedua, khatib perlu berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Yang ketiga, khatib perlu memberi nasihat supaya bertakwa. Sekarang Ustaz nak tanya semua pelajar. Apa biasanya khatib bagi tahu yang suruh orang ni untuk bertakwa? Apa dia akan cakap? Ittaqullah. Ini bermaksud pelajar-pelajar Ustaz ni dia tidak tidur sewaktu khutbah disampaikan. Dia dengar khutbah itu, dia dengar satu-satu perkataan tu. Okey. Khatib perlu bagi nasihat supaya bertakwa. Biasanya khatib akan sebut ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dan yang keempat, khatib perlu membaca satu ayat Al-Quran pada satu daripada dua khutbah. Sama ada baca di khutbah yang pertama ataupun di khutbah yang kedua, paling kurang perlu ada satu ayat Al-Quran yang dibacakan. Dan yang kelima,
khatib perlu berdoa untuk orang Islam. Biasanya dia diletakkan di khutbah kedua. Apa khatib akan baca? Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Sekarang ikut ustaz baca semua. Allahumma ghfir Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. lil muslimina muslimat. Okey. Biasa di khutbah yang keberapa? Kedua. Di khutbah yang kedua. Okey, ustaz ulang balik. Pertama memuji Allah, yang kedua berselawat, yang ketiga pesan untuk bertakwa, yang keempat membaca satu ayat, yang kelima berdoa untuk orang Islam. Jadi ada berapa rukun khutbah Jumaat? 5. Ada 5 rukun khutbah Jumaat. Okey, jadi betul lah tadi yang kamu sebutkan tu. Okey, boleh faham untuk rukun khutbah Jumaat? Boleh. Okey, kenapa dikatakan rukun? Sebab kalau tertinggal satu daripada kelima-lima ni, paling kurang satu tertinggal, maka khutbah yang disampaikan adalah tidak sah dan perlu diulang balik. Tidak kisahlah ustaz tu, khatib tu dia sampaikan khutbah panjang bukan main, berjela-jela, tapi tidak sampaikan rukun khutbah dengan betul ataupun tertinggal rukun khutbah, maka khutbah tadi tidak sah. Okey, sekarang kita tengok sunat khutbah Jumaat. Kita tengok sunat khutbah Jumaat yang pertama kepada khatib. Apa perkara-perkara sunat yang khatib boleh buat semasa khutbah Jumaat? Yang pertama, khatib perlulah berkhutbah di atas mimbar. Ustaz nak tanya pelajar-pelajar, sepanjang kamu ikut solat Jumaat ni, kamu dengar khutbah ni, kamu tengok khatib ni di atas mimbar ke di bawah? Di atas mimbar. Supaya apa? Supaya jemaah dapat tengok muka khatib. Yang kedua, khatib perlulah duduk di atas mimbar sebelum menyampaikan khutbah. Yang ketiga, menghadapkan wajahnya ke hadapan tanpa menoleh ke kanan dan ke kiri. Supaya apa? Bila khatib memandang wajah para jemaah, menengok muka para jemaah di hadapan, maka para jemaah dapat memahami isi kandungan khutbah yang disampaikan itu dengan lebih baik dan lebih berkesan lagi. Faham? Seterusnya, khatib perlu memberi salam setelah naik di atas mimbar. Waktu khatib naik atas mimbar, apa khatib akan buat? Bagi salam. Mesti khatib naik atas mimbar tu dia akan mulakan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu khatib akan duduk. Betul? Betul. Okey, seterusnya khatib perlulah menguatkan suara supaya khutbah didengar oleh lebih daripada 40 jemaah mastautin. Ini yang saya sebutkan tadi. Baik. Seterusnya khatib perlu memendekkan kedua-dua khutbah. Khutbah kedua lebih pendek daripada khutbah pertama. Siapa tahu kenapa mesti pendekkan khutbah? Siapa tahu? Siapa boleh jawab? Supaya tidak mengambil masa jemaah yang bekerja. Betul. Kita mesti faham solat Jumaat ini dilakukan pada waktu zuhur, waktu tengah hari. Jadi pada waktu itu ada yang bekerja, dia akan berhenti sebentar untuk solat Jumaat dan juga rehat. Lepas tu makan tengah hari, ambil anak dari sekolah, urus urusan itu, urusan ini. Jadi bila khatib pendekkan khutbah yang disampaikan ini, pekerja-pekerja dia ada masa untuk makan, ada masa untuk berehat, tidak terburu-buru, tidak terkejar-kejar. Kalau khatib sampaikan khutbah panjang lebar, tidak ingat waktu, apa akan jadi? Pekerja-pekerja ni dia akan terburu-buru. Lain lagi dia nak kejar, nak makan tengah hari, dia nak kejar untuk berehat lagi, dia nak rehat pun tak sempat. Sebab apa? Nak kena masuk dalam office balik, nak masuk sambung kerja lagi balik. Jadi khatib perlulah pastikan khutbah yang disampaikan pendek. Ini sunnah saja. Kalau kita buat, khatib buat macam ni, insya-Allah dapat pahala sunnah. Dan yang terakhir adalah khatib perlulah memegang tongkat dengan tangan kiri. Kalau tak pakai tongkat? Bagus. Tadi ada yang tanya, kalau khatib tu tak pegang tongkat boleh ataupun tidak? Jawapannya boleh, tapi dia tak dapat pahala.
Dipegang di sebelah kanan dapat pahala tidak? Tidak. Tidak dapat pahala sunat. Dipegang di sebelah kiri dapat pahala tidak? Dapat pahala. Boleh? Boleh faham ke? Faham. Boleh. Baik, Ustaz teruskan lagi. Tadi untuk khatib, perkara sunat untuk khatib. Sekarang ni perkara sunat untuk makmum. Jemaah yang mendengar khutbah ni, apa dia punya perkara-perkara sunat yang perlu jemaah buat dapat pahala? Yang pertama, mendengar khutbah yang disampaikan oleh khatib. Dengar betul-betul. Bila khutbah disampaikan, dengar betul-betul. Duduk elok-elok. Jangan bermain dengan kawan sebelah. Jangan buat benda yang tak bagus. Jangan buat benda yang sia-sia. Dengar betul-betul dengan khutbah yang disampaikan. Pelajar-pelajar ustaz ni dengar betul-betul tidak ni? Dengar. Bagus. Yang kedua, makmum perlulah melaksanakan solat sunat secara ringkas jika khatib sedang berkhutbah. Ini Ustaz nak terangkan, kalau kita datang awal pergi masjid, sebelum azan kita dah sampai, kita boleh buat solat sunat macam biasalah, tak perlu nak terkejar-kejar, tak perlu nak terburu-buru, tak perlu nak ringkaskan solat kita. Tapi kalau kita, katakan kita datang solat Jumaat lambat sebab kita nak pergi ambil anak lagi, nak pergi hantar isteri, katakanlah kan contoh. Tapi bila kita sampai masjid, imam dah start berkhutbah. Imam dah mula berkhutbah. Kita ambil wuduk, lepas tu kita masuk di ruangan solat. Kita nak solat sunat ni, tapi khatib sedang berkhutbah. Jadi solat sunat yang kita buat tu perlulah dibuat dalam keadaan yang ringkas. Buat secepatnya supaya cepat habis. Sebab apa? Kita nak berikan keutamaan untuk mendengar khutbah yang disampaikan. Boleh? Boleh. Okey. Sekarang ni Ustaz nak kongsikan, nak bagi tahu adab-adab mendengar khutbah. Boleh ke? Dah sedia ke? Ya. Okey, adab yang pertama, memberikan fokus kepada isi kandungan khutbah. Ustaz dah bagi tahu tadi, dengar betul-betul. Ya. Yang kedua, diam dan tidak bercakap-cakap. Kalau kita tidak diam, kita bersembang dengan kawan kita kiri, kanan, depan, belakang, apa akan jadi dengan pahala Jumaat kita? Dia akan jadi sia-sia. Okey? Jadi buang masa lah bila kita duduk di situ, khatib sedang baca khutbah, kita bersembang dekat bawah, bercerita dengan kawan-kawan kita, kita tak dapat pahala Jumaat lah, sia-sia lah pahala Jumaat yang kita buat, betul tidak? Kita mahu bila kita buat amalan dapat pahala. Jadi bila khatib bagi khutbah, sampaikan khutbah, diam, jangan bercakap. Boleh? Okey, seterusnya, apa adabnya bila kita dengar khutbah? Tidak tidur. Ni kebiasaannya memang orang akan tidur. Sebab apa? Penat. Orang kerja dari pagi sampai tengah hari. Biasanya tengah hari ni berhenti sekejap untuk solat Jumaat. Masa dengar khutbah tu tertidur. Tu tak apa, kita faham sebab kepenatan bekerja. Kalau untuk pelajar pula, dari pagi masuk kelas, dengar pengajaran daripada guru-guru, dah penat dah. Otak ni dah penat, badan ni dah rasa penat sangat. Sampai pergi solat Jumaat, dengar khutbah, mengantuk, tertidur. Itu kita kena faham keadaan itu. Tapi adabnya adalah seelok-eloknya jangan tidurlah. Kalau kita ni pun yang memang tak bekerja, tak sekolah, waktu cuti sekolah katakan, waktu cuti sekolah hujung tahun, kita tak pergi sekolah pun, tak banyak kerja pun, tak buat kerja pun. Tapi bila khutbah Jumaat tidur, ini salah lah ni. Ya, kita kena jaga adab. Kita dengar khutbah yang disampaikan dan jangan tidurlah. Okey. Dan yang terakhir adalah tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. Contohnya menggunakan gadget. Bila khatib sedang sampaikan khutbah, Ustaz nak bagi tahu, dengar betul-betul apa yang khatib nak sampaikan. Sebab kita ambil ilmu tu daripada situ. Kita ni ada di antara kita ni yang bukan selalu pergi dengan tazkirah, pergi kuliah-kuliah majlis agama. Bila solat Jumaat tu, dengar khutbah Jumaat, gunalah masa tu untuk menimba ilmu. Boleh? Janganlah sibuk untuk WhatsApp, janganlah sibuk untuk reply message, tengok IG apa semua, Twitter semua. Tak perlu. Benda tu boleh dibuat selepas solat Jumaat. Waktu solat Jumaat, khutbah Jumaat bagi tumpuan betul-betul belajar ilmu agama. Boleh ke?
Boleh faham tak? Faham. Baik, boleh Ustaz teruskan? Boleh. Baik. Okey, Ustaz teruskan dengan amalan sunat hari Jumaat. Tadi Ustaz ada bagi tahu yang hari Jumaat ini adalah hari raya bagi kaum muslimin. Betul atau tidak? Betul. Betul. Jadi, apa yang kita buat semasa hari Jumaat perlu sama dengan apa yang kita buat sewaktu hari raya. Yang pertama adalah memotong kuku dan misai. Kalau kita buat hari lain boleh tak selain hari Jumaat? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Tapi apa beza dia? Dapat apa tu 2 pahala. Betul. Pandai anak murid Ustaz ni. Bila kita potong kuku, kita potong misai, selain daripada hari Jumaat, kita dapat satu pahala. Sebab apa dapat satu pahala? Kita dapat pahala sebab kita menjaga kebersihan, menjaga kekemasan diri. Tetapi kalau kita buat memotong kuku, memotong misai semasa hari Jumaat, kita dapat 2 pahala. Pertama, kita dapat pahala menjaga kebersihan dan kekemasan. Yang kedua, kita dapat pahala sunnah. Nak dapat 2 pahala ke nak dapat 1 pahala? 2 pahala. Okey, yang kedua, amalan yang kedua adalah mencabut bulu ketiak. Jadi untuk pelajar-pelajar Ustaz yang lelaki, yang perempuan ni Ustaz memang yakinlah tak ada bulu ketiak kan. Jadi untuk yang pelajar lelaki Ustaz ni, cabut bulu ketiak pada hari Jumaat dapat 2 pahala. Yang ketiga adalah mandi sunat. Jadi macam mana dengan pelajar? Sekarang Ustaz nak tanya. Pelajar pergi sekolah kan awal pagi. Lepas pulang sekolah tengah hari tu nak pergi solat Jumaat, terus pergi masjid. Bila nak mandi wajib, maafkan Ustaz. Bila nak mandi sunat tu? Siapa boleh jawab? Kalau tak tahu cakap tak tahu. Tak tahu. Okey. Untuk pelajar yang pergi ke sekolah pada waktu pagi dan tengah hari terus pergi ke masjid untuk solat Jumaat, pelajar boleh mandi sunat Jumaat itu pada awal pagi tu, sebelum pergi sekolah tu. Waktu mandi tu kan, nak bangun tidur semua tu, mandi, masa tu boleh mandi sunat. Sebab kita tak balik lagi rumah kan. Kita habis di sekolah, kita terus pergi masjid. Betul atau tidak? Lepas tu amalan yang lain adalah memakai pakaian yang terbaik. Selepas itu bersegera ke masjid. Sebab hari Jumaat ni adalah hari untuk kita dapatkan pahala banyak-banyak. Kita kumpul pahala banyak-banyak. Sebab itu kita segera ke masjid. Sampai masjid je, semua kita akan jadi automatik, akan jadi nak buat benda-benda baik. Kita akan rajin untuk berzikir, rajin untuk beriktikaf, rajin untuk berselawat di masjid tu. Sebab itu salah satu amalan sunnah untuk hari Jumaat, bersegera ke masjid. Kumpul banyak-banyak pahala. Boleh? Okay, seterusnya adalah menunaikan solat sunat tahiyatul masjid. Selepas itu membaca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Pernah dengar tak nama surah ni? Pernah dengar ke? Pernah. Ustaz nak tanya, ada berapa ayat dalam surah Al-Kahfi ni? 110. Ada 110. Betul? Betul. Okey, ada 110 ayat. Ni sunat dibaca pada hari Jumaat. Okey, dan yang terakhir adalah berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, ada apa-apa soalan ke? Ada apa-apa nak tanya ke? Ada? Tak ada. Okay, sekarang Ustaz nak buat sedikit aktiviti. Boleh? Boleh. Okay. Ustaz kira nak buat kuis lah. Nak buat kuis. Ustaz bagi satu perkataan ataupun satu pernyataan. Pelajar-pelajar yang boleh jawab, tentukan dia punya jawapan apa. Okey, boleh? Okey. Dia punya aktiviti adalah Ustaz akan baca satu ayat, satu pernyataan. Para pelajar perlu jawab sama ada pernyataan itu rukun khutbah ataupun perkara sunat waktu khutbah. Boleh?
Boleh. Okey. Yang pertama, membaca doa Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Rukun ataupun sunat? Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Rukun. Rukun khutbah Jumaat, betul. Baik. Yang kedua, khatib memegang tongkat di tangan kiri. Sunat. Sunat. Yang ketiga, khatib berdiri di atas mimbar. Sunat. Sunat. Yang terakhir, memuji Allah, sekurang-kurangnya menyebut Alhamdulillah. Rukun. Rukun. Okey, betul. So, jadi itu sahaja aktiviti kita untuk hari ini. Boleh faham ke tajuk khutbah Jumaat ni? Faham. Ada soalan ke? Tak ada. Okey, kalau tiada soalan, Ustaz rasa kita boleh buat latihan. Boleh? Boleh. Okey, sekarang Ustaz nak semua pelajar keluarkan buku latihan pendidikan Islam sekarang. Buka muka surat 41 unit 2. Ada kan? Ada. Dah buka dah? Dah. Okey. Buat bahagian A, buat bahagian B, buat bahagian C dan buat bahagian D. 4 bahagian tu buat. Boleh? Semua tajuk khutbah Jumaat tu. Hantar minggu depan kelas akan datang. Boleh? Boleh. Boleh ya? Kalau ada soalan, ada pelajar tidak dapat hantar tugasan, bagi tahu dengan Ustaz awal-awal sebab dia. Tapi Ustaz harap semua pelajar-pelajar Ustaz ni memang akan siapkan tugasan dan akan hantar kerja masing-masing di meja Ustaz untuk kelas minggu hadapan. Boleh? Boleh. Jadi ada soalan tak sebelum kita akhiri kelas kita? Tak ada. Tiada soalan. Okey. Ustaz rasa sekadar itu saja untuk hari ini. Okay, Ustaz harap kamu semua boleh buat latihan, siapkan tugasan kamu dan hantar ke meja Ustaz pada kelas akan datang. Itu hari apa kelas kita? Hari Rabu. Hari Rabu minggu hadapan. Okey, jadi boleh hantar kerja kamu di meja Ustaz ya. Okey, jadi Ustaz rasa itu sahaja. Terima kasih semua. Sama-sama Ustaz. Assalamualaikum. Salam.